أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Sahabat-sahabat, sahibah-sahibah, pelajar-pelajar, putra dan putri materi, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah insyaallah. Pertama-tamanya, marilah sama-sama kita merapat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dan limpah kurnianya pada petang yang berbahagia ini kita dapat hadir dan berada dalam jalsah istima'am kita yang telah dijadualkan pada tiap-tiap hari Sabtu petang untuk kita meneruskan program menambah ilmu di samping kita mendidik dan mengasuh diri kita dengan didikan ajaran wahyu Allah, didikan dari Al-Quran Al-Karim dan didikan daripada sunnah nabawiyah serta penjelasan-penjelasan, huraian-huraian para ulama mu'tabar mujahid Islam untuk kita mengambil ibrah, kita mengambil iktibar serta pengajaran dalam rangka untuk kita melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, iaitu nak bawa Islam dalam kehidupan kita. Kita nak bawa Islam dalam diri kita dan kita nak ajak masyarakat juga kembali mengambil Islam sebagai din, mengambil Islam sebagai pedoman hidup, mengambil Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah sebagai perlembagaan hidup bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita dapat mengambil mutiara-mutiara yang baik, yang bernilai daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan telah pun diikuti oleh generasi awal Islam dulu di bawah pimpinan dan bimbingan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kena faham Al-Quran, kita nak kena faham sunnah Nabawiyah. Bukan semata-mata sebagai ilmu, tapi kita nak bawa, kita nak hayati dalam kehidupan kita. Al-Quran bukan semata-mata untuk dibaca bertarannum begitu sahaja, tetapi juga untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang sentiasa benar-benar membaca Al-Quran Al-Karim ataupun bertilawah Al-Quran Al-Karim. Sebab bila sebut tilawah Al-Quran Al-Karim dengan sebenar-benar bacaan itu, dia mencakup sebutan-sebutan hurufnya dengan betul, dan juga meliputi kepahaman ajaran Al-Quran itu dengan betul, dan juga kita nak kena amalkan apa yang kita faham daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah barulah termasuk dalam kategori orang yang benar-benar membaca Al-Quran Al-Karim. Bagaimana yang disebut oleh Allah dalam ayat 121 surah Al-Baqarah. Dan di ayat 121 surah Al-Baqarah Allah menyebut, Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Maksudnya orang-orang yang telah kami, iaitu Allah, datangkan kepada mereka kitab, ini Al-Quran Al-Karim, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman terhadap ajaran Al-Quran ini yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bagi peringatan, wa may yakfur bihi, siapa yang kufur, yang tidak mau terima ajaran Allah, ajaran Al-Quran, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Dan mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jadi dalam ayat inilah dipahami daripada perkataan yatlunahu haqqa tilawatih, bagaimana yang dikupaskan oleh para ulama Islam, antaranya Syekh Husni, Syekh Osman dalam kitabnya Haqqut Tilawah menjelaskan bahawa tilawat Al-Quran haqqa tilawatih, membaca Quran yang sebenar-benar bacaan itu meliputi lidah kita menyebut ayat-ayat Allah dengan betul, mencakupi akal kita memahami ajaran Allah itu, ajaran Al-Quran itu, ayat yang kita baca itu, dan hati kita, dan meliputi hati kita juga mengambil i'tibar, mengambil pengajaran, mengambil ibrah daripada ayat-ayat yang kita baca itu, dan kita hayati dalam kehidupan kita. Jadi dengan sebab itulah maka kita nak kena mengambil perhatian, semoga kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Bagaimana yang Nabi sebut, yang diceritakan Allah dalam Al-Quran Al-Karim, ayat 30 surah Al-Furqan. Dalam ayat 30 surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul
Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ana ulangi. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Maksudnya berkata Rasulullah, ya Rabbi inna qawmi, bahawa sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, mereka menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Yang mereka tinggalkan Al-Quran, yang mereka abaikan Al-Quran, mereka tidak amalkan Al-Quranul Karim, mereka abaikan ataupun mereka tidak ambil pedoman daripada Al-Quranul Karim, maka itu termasuk dalam arti kata meninggalkan. Mana? Mahjura. Mereka tinggalkan ajaran Al-Quran yang disifatkan sebagai perlembagaan hidup umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itulah maka semoga kita tidak tergolong dalam golongan orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim, dan semoga kita tidak tergolong dalam golongan orang yang rugi. Maka kita dari semasa ke semasa kita nak kena mengambil faham ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita rujuk kepada uraian-uraian para ulama muktabar, para mujahid Islam yang telah pun berjihad, telah pun berkorban, dan telah pun hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim, dan mereka telah merasai nikmat Al-Quran. Mereka telah merasai nikmat duduk di bawah naungan Al-Quranul Karim. Dan pada minggu yang lepas kita telah membaca muqaddimah fi Dhilal Quran, itu sebahagian daripada muqaddimah fi Dhilal Quran yang telah pun dikemukakan oleh mujahid Islam Al-Syahid Syekh Qutb rahimahullah. Itu berkaitan dengan apa yang dia rasa, apa yang dia tempuh, apa yang dia hayati apabila berada di bawah naungan Al-Quran. Jadi pada minggu ini insya-Allah kita sambung lagi mukaddimahnya itu. Mudah-mudahan kita dapat merasai apa yang telah dirasai oleh mujahid Islam rahimahullah. Mudah-mudahan kita juga dapat mengecap nikmat berada di bawah naungan Al-Quran. Seterusnya beliau telah mengatakan Syekh Qutb rahimahullah mengatakan bahawa atau menjelaskan, saya hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim, maka saya nampak bahawa apa yang dikatakan al-wujud itu sebenarnya lebih besar daripada apa yang zahir, yang dilihat dengan mata kasar. Lebih besar pada hakikatnya dan lebih besar dalam pelbagai sudut, pelbagai aspek. Kerana al-wujud itu meliputi alam ghaib dan alam syahadah. Bukan hanya alam syahadah ini sahaja, bahkan meliputi alam dunia, alam akhirat, termasuk alam barzakh. Jadi bukan semata-mata alam dunia saja. Jadi yang dikatakan al-wujud itu sesuatu yang ada, yang wujud ini, yang ada ini, dia bukan yang kita nampak ini saja. Ya, yang dikatakan wujud itu, yang ada ini, dia tidak semesti nampak, tidak semesti kita dapat capai dengan panca indera.
Boleh jadi ada yang wujud tetapi kita tak dapat capai dengan panca indera. Seperti yang termasuk dalam alam ghaib, alam ghaib, perkara-perkara yang dikatakan al-mughayyabat, perkara-perkara yang dikatakan al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara ghaib berkaitan dengan alam barzakh, berkaitan dengan alam kiamat, berkaitan dengan apa-apa yang berlaku di hari kiamat, perhimpunan di al-mahsyar, al-hisab, al-sirat, dan lain-lain lagi, al-mizan, dan lain-lain lagi. Ini semuanya termasuk dalam erti kata alam ghaib. Jadi walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak dapat nak uji, walaupun kita tak dapat lihat dalam tabung uji, nak tengok pahala, nak tengok dosa, tak boleh nampak dalam tabung apa, tabung uji dalam lab, dalam makmal sains. Tapi kita kena beriman. Kita kena apa? Beriman adanya syurga, kita kena beriman adanya neraka, kita kena beriman adanya alam kiamat. Ini semuanya perkara ghaib, perkara ghaib. Perkara itu wujud, tetapi kita tak nampak dengan mata kasar. Kita tak dapat capai dengan panca indera. Akal kita yang terbatas ini tak dapat mencapai, melainkan dengan khabaran yang kita terima daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim, yang disampaikan melalui sunnah nabawiyah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dikatakan bahawa yang dikatakan yang ada, yang wujud itu mana tak mesti nampak. Kalau orang kata yang wujud mesti nampak, itu silap. Sebab satu kesilapan. Ada cerita lucu, ada cerita lucu. Tok guru dengan anak murid pintar. Tok guru dengan anak murid apa? Pintar. Tok guru dia bagi ajaran, bagi fatwa. Tiap-tiap yang wujud tu mesti nampak. Tiap-tiap yang wujud tu mesti apa? Mesti nampak, kata dia. Yang ada mesti nampak je. Kalau tak nampak tu tak ada lah. Kata mafhum je kita. Maka anak murid yang pintar ini, walaupun cerita ni dari segi kebenarannya cerita, anak murid yang pintar ni tanya, ya tuan guru, saya nak tanya, akal boleh nampak tak? Tuan guru nampak tak akal tuan guru? Dia kata tak nampak. Saya tak nampak akal. Akal saya tak nampak. Kalau begitu tuan guru tidak ada akal. Ini murid yang apa? Yang pintar. Murid yang apa? Yang pintar dia hujah balik. Sebab tu guru dia kata yang wujud, yang ada tu mesti apa? Mesti nampak. Kalau tak nampak, tidak apa? Tidak ada. Jadi dia hujah balik. Dia tanya akal tu guru boleh nampak tak? Tunggu nampak dengan akal guru. Dia kata tak apa. Tak nampak. Kalau begitu, tuan guru tidak ada apa? Tidak ada akal. Jadi dipahami di sini, walaupun cerita tu cerita lucu, tetapi mana hakikatnya kita kena faham. Yang wujud tu tidak mestinya nampak. Sebab dia termasuk dalam alam ghaib. Alam apa? Ghaib al-mughayyabat. Manakala yang alam syahadah ni baru kita nampak. Yang syahadah ni kita nampak. Alam apa? Ini dipanggil alam syahadah. Alam syahadah yang kita boleh nampak, kita boleh capai dengan panca apa? Panca indera, kita boleh tengok, kadang-kadang kita boleh pegang, kita boleh apa? Boleh rasa. Itu yang boleh dicapai dengan panca apa? Panca indera. Jadi yang dikatakan wujud ini dia meliputi dunia dan akhirat. Dunia dan apa? Akhirat termasuklah alam barzakh
Dia bukan semata-mata dunia. Jadi oleh kerana itulah maka kita nak kena mengambil perhatian. Kita hidup dalam alam dunia ini hanya dalam tahap, satu tahap saja. Di alam yang kita hidup sekarang ini satu daripada tahap perjalanan kita. Dia banyak tahap lah. Kalau kita tengok ayat Al-Quran Al-Karim, ayat 28 surah Al-Baqarah. Ayat 28 surah Al-Baqarah. Firman Allah, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Sadaqallahu a'lam. Dalam ayat 28 surah Al-Baqarah ini Allah bertanya, "Kaifa takfurun?" Bagaimana kamu boleh kufur? Bagaimana boleh kamu kufur ataupun tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kamu dulu amwat. Sebelum datang ke dunia ini kamu ini disifatkan amwat. Ya, tak ada apa. Disifatkan sebagai mati ataupun tak ada apa. Amwat. Fa ahyaakum. Kemudian Allah apa? Hidupkan kamu. Allah lahirkan kamu ke dunia. Tsumma yumitukum. Kemudian kamu nanti akan apa? Dimatikan. Nanti akan dimatikan. Kemudian selepas mati, tsumma yuhyikum. Kemudian kamu akan dibangunkan semula. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok di sini ada tahap-tahapnya. Ini an-nash'ah al-insaniyah. Perkembangan perjalanan manusia daripada tidak ada kepada ada, kemudian apa? Mati, kemudian apa? Hidup apa? Hidup semula dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini realiti, apa? Realiti waqi'i. Sesuatu yang realistik, yang apa? Yang memang nyata, memang kenyataan. Memang dulu kita tidak ada, disifatkan sebagai amwat, kemudian kita lahir ke dunia. Kita hidup dan lahir ke dunia, kemudian mati. Ada yang mati kecil, ada yang mati setelah apa? Remaja, ada yang mati apa? Jadi orang dewasa. Dia dewasa mati. Ada yang mati setelah apa? Lanjut usianya, meninggal apa? Dunia. Pendek kata mati. Dia lepas hidup mati. Kemudian selepas mati akan dibangunkan semula summa yuhyikum. Kemudian dihidupkan semula. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, untuk diberi balasan, sama ada balasan baik, nikmat ataupun sebaliknya. Nauzubillah min dzalik. Inilah yang dikatakan perjalanan manusia. Perjalanan manusia ni dia menjangkau semua sudut dan semua aspek. Dan perjalanan kita ni berpanjangan, dia berterusan, perjalanan manusia ni dia berterusan sampai kita kembali menghadap Allah. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu bukan berarti sudah tamat perjalanan kita. Kematian itu bukan berarti sudah tamat rihlah. Faham tu rihlah? Musafir kita, perjalanan kita, safar kita belum selesai dengan kematian. Di kematian bukan berarti tamat perjalanan kita. Tetapi kematian itu hanya satu marhalah, hanya satu apa? Satu marhalah, satu tahap, satu peringkat
dalam perjalanan kita yang jauh, yang panjang ini. Sebab itu ada syair Arab kata, "Wamal mautu illa rihlatun, wamal mautu illa rihlatun, illa annaha min ad-daril fani ila ad-daril baqi." Itulah lebih kurang syair Arab. Walaupun dia syair, tetapi apa? Dia membawa arti yang sangat dalam. Wamal maut illa rihlah, dan kematian itu tidak lain melainkan satu perjalanan, satu rihlah. Illa annaha, hanya cuma perjalanan itu minad daril fani, perjalanan daripada kampung yang fana ataupun rumah yang fana ataupun negeri yang fana, ila daril baqi, kepada negeri yang kekal, negeri yang awal, yang kekal. Perjalanan kita ini daripada negeri yang fana. Faham tu mana fana? Negeri yang alam yang menerima kebinasaan. Alam dunia ini menerima kebinasaan. Boleh binasa bila-bila, itu alam fana ni. Ya. Perpindahan daripada alam fana ini kepada alam yang apa? Kekal. Alam baqa, kita panggil alam apa? Baqa, alam yang kekal abadi selama-lamanya. Jadi maknanya kematian itu, al-maut itu bukan berarti sudah habis, bukan berarti sudah tamat perjalanan kita. Dan apa yang kita peroleh di dunia ini, apa yang manusia perolehi di dunia atau di bumi ini, bukanlah penyudah, bukan apa? Bukan penyudah lagi. Bukan habis semua dah. Habuannya tu belum habis lagi. Apa yang dia dapat di dunia ini belum habis lagi. Takdir kata dia dapat nikmat di dunia ini, itu baru sebahagian. Nanti insya-Allah akan dia dapat apa? Akan dapat nikmat yang lebih apa? Lebih banyak lagi apabila dia berada di alam akhirat, dan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia terlepas nikmat di dunia ini, tetapi insya-Allah sekiranya dia melakukan perkara yang baik, walaupun dia terlepas nikmat dunia yang dikatakan nikmat dunia oleh manusia, dia terlepas banyak benar, dia terlepas, tetapi dia orang yang bertakwa, dia orang yang taat, dia orang saleh, dia orang muttaqi, dia orang muhsini, insya-Allah dia akan dapat ganjaran yang lebih berganda-ganda lagi pada hari kiamat nanti. Walaupun ada benda yang dia tak dapat di dunia ini, orang lain rampas, orang lain ambil, orang lain pindah dia, orang lain buat zalim dia, orang lain buat nanya dia, tapi dia insya-Allah dia akan diganti pada apa? Pada hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apa yang diperoleh oleh manusia di dunia ini belum tamat lagi. Habuannya itu baru sebahagian saja. Jadi al-jaza, yang dikatakan al-jaza itu maknanya mungkin dia dapat sebahagiannya di dunia, dan nanti akan disempurnakan balasan itu pada hari kiamat nanti. Sebab itu Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini ayat 185 dalam surah Ali Imran. Allah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap jiwa itu, setiap orang itu
Za'iqatul maut, pasti menempuh maut. Za'iqah pasti menempuh maut. Maknanya hukuman mati itu sudah dijatuh dah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah jatuhkan hukum manusia mesti apa? Mesti mati. Jadi hukuman mati itu sudah apa? Sudah ditetapkan. Cuma bila masa pelaksanaannya, wallahu a'lam. Boleh jadi dulu, boleh jadi kemudian, boleh jadi masa kecil, boleh jadi masa remaja, boleh jadi masa apa? Dewasa, boleh jadi masa apa? Syaikhuha, masa dah sudah apa? Lanjut usia. Jadi itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak dapat nak tentukan. Tapi hukuman mati sudah ditetapkan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tuwaffawna ujurakum, disempurnakan balasan-balasan bagi kamu atau ganjaran-ganjaran bagi kamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat nantilah disempurnakan balasan-balasan, ganjaran-ganjaran bagi kamu, yaitu bila yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang Allah jauhkan daripada api neraka. Zuhzih ni Allah hindarkan, Allah tolakkan dia jauh daripada api apa? Api neraka itu namanya zuhzih. Faman zuhziha 'anil nar, sesiapa yang ditolak jauh ataupun yang dihindarkan jauh daripada api apa? Api neraka. Wa udkhilal jannah, dan dipersilakan masuk ke dalam apa? Syurga. Faqad faz, maka dia berjaya. Dia apa? Dia berjaya. Ini nilai kejayaan. Ini hakikat kejayaan yang sebenarnya apabila orang itu terlepas daripada azab dan dia masuk ke negara tempatnya nikmat, maka itu nilai kejayaan sebenarnya. Waqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak adalah kehidupan di dunia ini melainkan mata. Mata ini mana kesukaan, kelazatan, kesenangan, mata benda itu dipanggil mata. Al-ghurur, yang boleh menyebabkan manusia tertipu. Maknanya kadang-kadang kalau tak disedari, kesenangan dunia ini boleh menyebabkan manusia apa? Tertipu. Kemewahan dunia ini menyebabkan manusia tertipu kalau dia tak sedar. Kalau dia asyik mengejar dunia semata-mata, tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tertipu. Sebab itu kita mencari harta pun dalam batas syarak, dalam batas apa? Syarak. Kita boleh mencari harta benda, kita boleh jadi kaya, tapi dalam batas apa? Syarak. Dan kita kena infak sebahagian daripada harta itu pada jalan apa? Pada jalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada sedekah wajib iaitu zakat, dan begitu sedekah tatawwu, yang merupakan ibadah kita, ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang dikatakan bahawa al-jazak itu, balasan itu, walaupun kadang-kadang dia terlepas di dunia ini, dia tak dapat, tapi insya-Allah dia tidak terlepas di akhirat nanti. Dia tidak dizalimi dan dia tidak diinayai. Wa anna Allah laisa bidhallamin lil 'abid, sesungguhnya Allah tidak apa? Tidak menzalimi hamba-hambanya. Banyak ayat yang menjelaskan tentang sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Antaranya ayat 182 surah Ali Imran. Ini menunjukkan bahawa Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Kalau Allah azab seseorang itu bukan zalim. Kalau orang buat jahat,
Sampai di hari kiamat Allah azab dia kena hukum dengan hukuman azab, dia hukubah, dia diazabkan di hari kiamat nanti. Itu keadilan, itu keadilan Allah, itu adlullah, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bagi rahmat kepada dia, Allah bagi nikmat walaupun dia beramalan sedikit, orang beriman, bertakwa, dia dan beramalan 30 tahun, ya, dan beramalan 20 tahun saja dia meninggal meninggal dunia, tapi dia dapat rahmat Allah, dia dapat masuk syurga yang berpanjangan sampai bila-bila, berterusan sampai bila-bila, maka itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang itu dia dapat masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan 100% kerana amalan dia. Yang kita tak garanti, tidak diberi garanti, waranti tidak diberi waranti, tidak diberi garanti. Orang ni buat amalan, dia sembahyang 5 waktu, garanti masuk syurga, tak ada. No, tidak ada garanti. Ya, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang ni dikurniakan nikmat syurga, itu rahmat Allah. Walaupun dia sempat beramalan itu, hari ini dia masuk Islam, hari ini dia mengucap 2 kalimah syahadah, belum sempat lagi nak meneruskan amal ibadahnya, tiba-tiba besok ni dia meninggal dunia. Dan Allah yang maha mengetahui hakikat keislamannya, hakikat keimanannya, maka di hari kiamat nanti kemungkinan dia terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikurniakan nikmat syurga Allah yang berterusan berpanjangan. Maka itu rahmat, itu dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya yang dikatakan balasan nikmat itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan disempurnakan pada hari kiamat nanti. Kalau Allah azab sesiapa pun yang melakukan maksiat, yang melakukan perkara yang mungkar, yang derhaka kepada Allah, yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adilullah, itu keadilan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kezaliman. Ya, bukan Allah zalim, bukan. Wa anna Allah laisa bidhallamin lil 'abid. Sesungguhnya Allah itu tidak bersikap zalim terhadap hamba-hambanya. Jadi insyaAllah tidak akan hilang sesuatu pun, ya, tanpa sebarang kezaliman, tanpa sebarang kekurangan, tanpa sebarang kehilangan sedikit pun pada hari tersebut. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Yunus ayat 61. Allah sebut dalam surah Yunus ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis samaa wa la asghara min dhalik ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Allah kata وما يعزب عن ربك, yang tidak akan hilang sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala min mithqali dzarrah, walaupun sebesar biji zarrah, sebesar darah. Kalau dulu darah ni diterjemahkan sebagai biji sawi, sebesar biji sawi. Tapi sekarang ni yang diterjemahkan sebesar debu atom, debu apa? Ada kecil lagi dari atom ni. Ya. Jadi
Jiwa zabun sebesar darah, kita sebut perkataan asalnya. Tidak akan hilang sedikit pun daripada Allah, walaupun sebesar darah. Sama ada fil ardi wala fis sama, di bumi dan juga di langit, tak akan hilang. Wala asghara min zalik, dan tidak akan hilang walaupun lebih kecil daripada zarah itu. Walaupun ada yang lebih kecil daripada zarah itu, tidak akan hilang. Wala akbar, dan juga yang lebih besar daripada zarah itu pun takkan hilang. Illa fi kitabim mubin, mereka semuanya tertulis, semuanya terpelihara, semuanya terakam, semuanya termaktub dalam kitab yang nyata, yang jelas. Direkod, direkod dalam rekod amal, rekod amalan. Setiap orang ada rekod apa? Rekod amalannya. Setiap orang ada kitab dia. Nanti dia akan terima apa? Kitab rekod dia. Ya, ini kita nak kena yakinlah ya kepada apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang kita bimbang wa Ta'ala, rakaman apa nama ni depan ni, rakaman depan ni boleh jadi tonton bila-bila apa, bila-bila masa. Yang kita bimbangnya rakaman apa? Rakaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita akan terima pada hari kiamat nanti. Ini Allah bagi tahu, yang kita nak kena yakin, kita nak kena percaya. Semuanya ini kita diberitahu. Semuanya ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda ini wujud walaupun kita tak nampak. Perkara ini ada walaupun kita tak pernah nampak. Dan kita nak kena yakin, sebab dia merupakan alam yang apa? Alam ghaib, alam ghaib yang kita tak boleh capai dengan panca indera. Jadi begitu kedudukan yang kita nak kena mengambil perhatian apa yang disebut oleh Al-Syahid Al-Qutub tadi. Maknanya yang dikatakan wujud itu dia meliputi alam dunia, meliputi alam akhirat, meliputi alam barzakh. Sebelum kita sampai apa? Sebelum kita sampai hari kiamat, kita berada dalam alam apa? Barzakh bagi orang yang telah meninggal apa? Meninggal dunia. Ya. Itu dia punya yang kita nak kena mengambil apa? Perhatian ni, alam barzakh ni merupakan alam menunggu. Mana apa? Alam menunggu. Kalau orang yang baik dia menunggu dalam alam barzakh ni, ya, dengan tenang, dengan apa nama, rasa tidak yang rasa senang, dia sudah dapat dah dia punya bayangan-bayangan nikmat tu sudah apa? Dia sudah dapat daripada alam barzakh lagi. Itu yang diharap-harapkan bagi orang yang disebut sebagai as-su'ada. Dalam ilmu tauhid disebut as-su'ada. Manakala sebaliknya tu dipanggil al-ashqiya. Al-ashqiya. As-su'ada ni orang-orang yang bahagia. Al-ashqiya tu orang-orang yang celaka. Orang yang dalam kecelakaan, dalam kesengsaraan, ya, orang yang dalam azab, itu dah dipanggil al-ashqiya. Kita tidak mau al-ashqiya, tetapi kita mau as-su'ada. Itu yang kita mau, sebab itu kita dah minta Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kita minta sekali, kita minta tiap-tiap kali kita menunaikan solat. Jadi begitu. Jadi alam kita, alam dunia sekarang ni, marhalah kita ada di dunia ini, ini bermakna alam kita dalam perjalanan di dalam alam hidup kita. Kita yang ada di atas dunia ini, kita sedang berada dalam satu alam yang dinamakan alam kehidupan. Dalam alam kehidupan inilah kita hidup. Kita boleh berjinak-jinak berkomunikasi dengan sahabat kita, dengan kawan-kawan kita. Kita boleh jinak berkomunikasi, kita boleh bersahabat, kita boleh
menghubungkan ukhuwah kasih sayang. Kita boleh buat perjumpaan-perjumpaan, kita boleh menyahut seruan-seruan, jemputan-jemputan, yang semuanya itu menuju kepada hala tuju, yaitu hala tuju kita tidak lain melainkan Allah Rabbil Alamin. Kita hala tuju kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang menjadi hala tuju orang yang berjiwa mukmin, orang yang berjiwa, yang ada jiwa iman, jiwa apa? Jiwa iman, jiwa mukmin, orang yang ada jiwa iman ini. Hala tujunya dia letakkan matlamat dia Allah, yang kita selalu disebut Allah ghayatuna. Allah apa? Allah matlamat hidup kita. Di dalam hidup kita ini, apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan dalam hidup kita ini, kena letakkan Allah ghayatuna. Kita belajar pun Allah ghayatuna. Kita berukhuwah pun Allah ghayatuna. Kita berkasih sayang bersama mukmin pun Allah ghayatuna. Ya. Kita mengajar pun Allah ghayatuna. Kita mencari nafkah pun Allah ghayatuna. Allah matlamat kita. Ya. Kita berkomunikasi macam tadi pun Allah ghayatuna. Kita mengurus mentadbir pun Allah ghayatuna. Ini muka dikatakan matlamat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan alam seluruhnya ini ikut perintah Allah. Alam seluruhnya ini ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma manusia dan jin ni ada yang mau ikut, ada yang tak mau. Ada yang tak mau ikut. Alam seluruhnya ini, langit, bumi, cakrawala. Alam, bumi, cakrawala semua ni, semuanya ikut arahan ni, arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bintang-bintang, bulan, matahari, bumi, semuanya ikut perintah. Ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semuanya berjalan ikut orbitnya, ikut dia punya apa? Falak dia, ikut dia punya apa? Fi falakin yasbahun kan. Semuanya berenang dalam apa? Falak dia, ikut dia punya jalan dia. Itu mana ikut perintah Allah. Ikut peraturan Allah, ikut perintah Allah. Ini alam, langit, bumi, bintang-bintang, bulan, matahari, semuanya itu, semua planet yang ada, yang semua planet yang ada dalam galaksi masing-masing, semuanya itu ikut apa? Ikut arahan Allah, ikut perintah Allah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma manusia dan jin, manusia dan jin ni sajalah. Ya, mereka ini ada yang mau beriman, ada yang tak mau beriman, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Sebab itu Allah bagi tahu dalam surah Al-Insan yang kita dulu baca surah apa? Insan, inna hadainahu as-sabil imma syakiran wa imma kafura. Sadaqallahul azim. Allah kata inna hadainahu as-sabil, bahawa sesungguhnya kami, itu Allah, hadainahu as-sabil, kami telah tunjukkan jalan. Allah dah tunjukkan jalan yang mana yang ikut ni. Jalan yang betul tu Allah Subhanahu wa Ta'ala dah apa? Dah tunjukkan. Dan dihantarkan Rasul pula bagi apa? Bagi tahu ikut jalan ini. Ikut jalan Islam, ikut jalan iman, ikut jalan hidayah.
Tapi imma syakiran wa imma kafura. Ada orang yang apa? Mau bersyukur, ada orang yang kufur, ada yang mau ikut, ada yang tak mau ikut. Dalam ayat lain Allah sebut dalam surah At-Taghabun, ayat 2 surah At-Taghabun, Allah berfirman, "Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir." Walladzi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan. Walladzi khalaqakum faminkum kafir, maka ada di kalangan kamu yang kufur, yang tak beriman. Wa minkum mu'min, dan ada pula di kalangan kamu yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir, dan sesungguhnya Allah Maha melihat, Allah Maha melihat sedalam-dalamnya, sehalus-halusnya terhadap apa-apa yang anda semua lakukan ataupun manusia lakukan. Ini menunjukkan di sini manusia ini ada yang mau beriman, ada yang tak mau beriman, ada yang mau ikut perintah Allah, ada yang degil tak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dah tak mau ikut, buat zalim, buat nanya orang, kacau orang, buat nanya orang, buat zalim terhadap orang, sesama insan, bahkan menzalimi orang-orang mukmin, ya, membunuh orang-orang mukmin dengan sengaja, ya. Ini gelagat manusia. Gelagat manusia daripada zaman dulu, zaman awal sampai zaman apa? Sekarang dan insya-Allah sampai kiamat, gelagat manusia, ada yang mau beriman, ada yang tak mau. Ada yang tak mau beriman. Tetapi alam ini semuanya menyahut surat Allah. Alam ini semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ard tawan wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Ini ayat 15 surah Ar-Ra'd. Ayat 15 surah Ar-Ra'd. Walahu yasjudu man fis samawati wal ard. Dan bagi Allah lah telah sujud sesiapa yang ada di langit dan juga di bumi. Tawan wa karha, sama ada rela ataupun cara terpaksa. Wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal, dan juga bayang-bayang mereka juga sujud kepada Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Ini membayangkan, ibarat ini membayangkan semuanya tunduk mengikut arahan yang dikuatkuasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peraturan-peraturan yang dia kehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sepatutnya begitulah. Kalau manusia, sepatutnya manusia juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kepada Allah lah jual sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, tunduk, patuh, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga bayang-bayang mereka pada waktu petang, pada waktu pagi dan waktu petang. Ini menunjukkan semuanya tunduk, mengikut atau mematuhi peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang dikuatkuasakan oleh Allah, yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada mereka suka ataupun tidak, sama ada disedari ataupun tidak disedari. Bahkan disebut alam ini seluruhnya bertasbih. Alam ini seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang Allah sebut dalam ayat 44 surah Al-Isra. Ayat 44 surah Al-Isra, Allah sebut,
Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal ard wa man fihin. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Sadaqallahul azim. Ini ayat 44 surah Al-Isra yang menjelaskan tentang alam ini bertasbih. Alam ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal ard. Langit yang 7 dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya sentiasa mengucapkan tasbih, mensucikan Allah. Dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini melainkan semuanya. Tidak ada sesuatu pun, langit dan bumi kan, dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu, melainkan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah. Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Manusia tak faham bagaimana tasbih langit, bagaimana tasbih bumi, bagaimana tasbih pokok, bagaimana tasbih batu. Manusia tak faham. Ya, Allah kata, ya, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka itu. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Penyabar lagi Maha Pengampun. Ghafura. Ini jelas menunjukkan bahawa alam ini seluruhnya tunduk kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu maka kita kena mengambil perhatian. Apabila alam ini seluruhnya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai makhluk yang Allah jadikan, kita sebagai makhluk yang Allah jadikan keturunan Nabi Adam alaihi salam, kita sebagai insan min bani Adam, kepada bani Adam, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sepatutnya kita berubudiyah kepada Allah. Sebab selamat hidup manusia ini Allah kata dalam ayat yang selalu kita baca, ayat 56 surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Maksudnya tidak tidak Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini menunjukkan bahawa jin dan insan ini, jin dan juga manusia ini ditaklifkan. Apa makna taklif? Apa makna ditaklifkan? Ya. Nah, dituntut kita melaksanakan ibadah. Taklifkan, dipertanggungjawabkan, diberi tanggungjawab untuk kita melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagai dikatakan, manusia ni ada yang degil, ada yang keras kepala, ada yang sombong, ada yang angkuh, sampai yang mengaku Tuhan pun ada. Dulu Fir'aun mengaku apa? Mengaku Tuhan. Zaman dah pun ada. Zaman dah pun ada manusia yang mengaku apa? Mengaku Tuhan. Bahawa ni Tuhan apa tu? Tuhan Harun. Manusia mengaku apa? Mengaku Tuhan. Ya, bukan Fir'aun saja yang mengaku Tuhan. Ini sampai itu. Ya. Tapi walaupun dia mengaku Tuhan, tapi akhirnya dia tenggelam juga dalam tenggelam juga dalam laut. Akhirnya dia juga menempuh apa? Ajal. Walaupun dia mengaku dia sebagai apa? Sebagai Tuhan, tapi akhirnya dia
tenggelam dalam laut. Jadi kita kena mengambil pengajaran. Jadi jika alam ini seluruhnya patuh kepada perintah Allah, maka kita juga sebahagian daripada alam. Kita manusia ini sebahagian daripada apa? Alam. Sebab kita berada dalam apa? Dalam alam. Kita berada dalam alam dunia ini. Jadi kita sebahagian daripada alam. Sewajarnya, sepatutnya kita juga patuh kepada perintah apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa yang dikatakan alam? Ulama-ulama terakhir kata kullu ma siwa Allah wal alam. Selain daripada Allah itu ialah apa? Alam. Kullu ma siwa Allah wal alam. Selain yang lain daripada Allah itu ialah dikira termasuk apa? Dikira apa? Alam. Jadi kita ini termasuk dalam golongan apa? Yang disebut sebagai apa? Alam. Jadi kita sebahagian daripada alam, maka kita nak kena patuh, kita kena nak ikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, barulah insya-Allah kita akan rasa rehat, kita akan rasa tenang, kita akan rasa bahagia, kita akan rasa satu keyakinan yang memenuhi kalbu kita. Ya. Apabila kita beriman kepada Allah, apabila kita sudah jelas ajaran Allah itu dalam minda kita, tasawur kita pun dah jelas tentang terhadap ajaran Allah, punya hati kita makmur dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sentiasa berubudiyah kepadanya, insya-Allah kita akan rasa kerehatan. Kerehatan mana lagi yang kita nak cari? Kesenangan mana lagi yang kita nak cari? Tanya Syekh Al-Qutub. Kasih sayang mana lagi kita nak cari? Keyakinan mana lagi yang kita nak cari? Ya, bayangkan keyakinan kita kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu sekali kita nak cari Islam. Tentu sekali kita nak balik mencari ajaran Allah. Apabila kita hayati ajaran Allah, insya-Allah kita akan rasa rehat, kita akan rasa tenang, kita akan rasa kasih sayang, kita akan rasa keyakinan, kita akan rasa bahagia. InsyaAllah kalau kita dipanggil pulang, kita balik, roh kita dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, tenteram, jiwa-jiwa yang sampai tahap martabat yang cukup tinggi daripada ubudiyah dia, dalam ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dipanggil nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i mana? Pulanglah, kembalilah ila rabbiki, kembalilah kepada Rabb kamu, kembalilah kepada pencipta kamu, radiyatan mardiyah, radiyatan mardiyah, redha dengan penuh apa? Redha mereda, redha mereda, kita redha, Allah redha, maka itu redha mereda, redha mereda. Fadkhuli fi ibadi, masuklah, silalah masuk dalam kumpulan hamba-hambaku, kata Allah. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku, hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati, dan silalah masuk ke dalam apa? Syurga. Ini maknanya panggilan Allah. Panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada jiwa-jiwa yang tenteram, jiwa-jiwa yang tenang.
Di kerehatan mana lagi kita nak cari? Melainkan kerehatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dunia ini manusia tak boleh dah berehat. Di dunia ini tidak ada rasa kerehatan sebenarnya. Kalau tak silap, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, bilakah seseorang hamba Allah itu akan merasa kerehatan? Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, jawab Imam Ahmad bin Hanbal, seseorang hamba Allah itu akan merasa kerehatan apabila kakinya sudah melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila kaki dia sudah melangkah masuk, apabila dia dipersilakan masuk, langkah masuk ke apa? Ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah dia rasa apa? Kerehatan sebenarnya. Manakala di dunia ini tidak rasa apa? Tidak rasa kerehatan sebenarnya. Walaupun kadang-kadang kita berehat, tapi tak rasa kerehatan sebenarnya. Kita penat, kita lena sekejap, ambil qailulah, insya-Allah dia rasa segar. Dia rasa apa? Segar. Kita penat-penat belajar, kita penat-penat menyangkul, kita penat-penat apa? Berlari dan sebagainya. Kita lena sekejap, ambil qailulah, insya-Allah dia rasa apa? Segar. Itu rehat nisbi. Ini ada apa? Nisbi saja, bukan hakiki. Bukan hakiki. Tapi dia rehat hakiki apabila kita kembali menghadap Allah dan Allah persilakan kita masuk ke dalam syurga. Di situlah kita berehat sebenarnya. Wallahu a'lam. Jadi begitulah kedudukan yang kita katakan bahawa hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim ini membawa ketenangan, membawa kerehatan, membawa kebahagiaan. Dan kata saya putus lagi, saya hidup di bawah naungan Al-Quran Karim, saya dapati insan lebih mulia. Insan yang lebih mulia daripada segala penilaian yang dikehendaki oleh manusia. Sama ada dulu, sekarang dan akan datang. Ini insan yang lebih mulia. Insan yang lebih apa? Insan yang lebih mulia daripada penilaian-penilaian yang diketahui oleh manusia dulu, sekarang dan akan datang. Insan mana? Iaitu insan yang hidup dengan tiupan roh yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai nafkhah ilahiyah. Nafkhah ilahiyah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ayat 29 surah Al-Hijr. Ayat 29 surah Al-Hijr, firman Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Fa idza sawaituhu, dan apabila aku, yakni Allah, telah menyempurnakan kejadian manusia, kejadian Nabi Adam alaihissalam, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan, ini Allah tiupkan ke dalamnya daripada ruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Faqa'u lahu sajidin, maka Allah minta, Allah jadikan para malaikat semuanya apa? Sujud dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, menghormati Nabi Adam alaihissalam. Jadi dipahami di sini bahawa ini merupakan satu menunjukkan insan pun lebih mulia, lebih apa? Lebih mulia. Sehingga Allah perintahkan para malaikat apa? Sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dan daripada situlah, daripada nafkhah ilahiyah, tiupan dari roh yang ditiupkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad manusia itu,
Nabi Adam alaihissalam, maka insan itu menjadi khalifah Allah di muka bumi. Insan itu menjadi khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi ini, yang Allah beritahu kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ayat 30 surah Al-Baqarah. Ayat 30 surah Al-Baqarah. Ingatlah ketika Allah kata kepada para malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan dia apa? Khalifah di muka bumi ini. Jadi insan yang ditiupkan ruh, nafkhah ilahiyah itu, tiupan Allah SWT dalam jasad Nabi Adam itu, itulah insan yang Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan Allah jadikan semua perkara dalam bumi, di langit, semuanya untuk manusia. Untuk manusia. Allah bagi kemuliaan kepada manusia ini. Allah jadikan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya untuk siapa? Untuk manusia. Untuk manusia mengambil faedah, untuk manusia manfaatkan, untuk kebaikan manusia semuanya. Bagaimana yang Allah bagi tahu dalam ayat 13 surah Al-Jathiyah. Dan surah Al-Jathiyah Allah bagi tahu firman Allah dan ayat 13 surah Al-Jathiyah, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Al-Azim. Allah kata wa sakhkhara lakum. Allah taskhirkan, Allah peruntukkan, Allah jadikan bagi kamu. Allah jadikan bagi kamu ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jami'a, seluruhnya, semuanya. Minhu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu datang dari Allah. Dari Allah, kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika la ayat. Sesungguhnya pada yang demikian itu, semuanya itu la ayat. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Ayatullah itu. Ini yang ibaratkan macam kitab terbuka. Kitab apa? Kitab terbuka supaya hamba-hamba Allah ini melihat apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, tanda-tanda kebesaran apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok langit, kita boleh baca apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tengok bumi, kita tengok lautan, saujana mata apa? Saujana mata memandang. Kita tengok daratan, kita tengok benda, saujana mata apa? Memandang. Ini semuanya ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Merupakan kitab terbuka yang boleh kita baca kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Di qaumi yatafakkarun. Bagi kaum yang apa? Yang menggunakan akal, kaum yang boleh berfikir, yang mampu berfikir. Jadi begitu kedudukan yang kita kena mengambil perhatian. Jadi insan yang mulia, insan yang ditiupkan ruh, nafkhah ilahiyah, insan yang jadikan khalifah Allah di muka bumi ini. Benar, insan yang dianugerahkan untuk mereka apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, untuk manusia. Kemudian tidak cukup dengan itu, Allah ikatkan dengan akidah. Allah jadikan ikatan
kepada manusia ini, ya, karena martabat manusia itu tinggi, maka diperkokohkan dengan akidah yang merupakan ikatan yang mengukuhkan, memantapkan manusia yang mulia tadi itu, dimantapkan lagi dengan akidah yang sebenarnya, yaitu akidah iman, akidah tauhid, akidah yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, boleh faham ke? Yang dikatakan manusia ini mulia ni, asal kejadian manusia ini memang mulia. Allah jadikan Nabi Adam, Allah tiupkan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nafkah ilahiyah. Kemudian Allah jadikan manusia itu khalifah. Kemudian Allah kurniakan, ya, segala-galanya di langit di bumi ini untuk manusia. Kemudian Allah ikatkan dengan ikatan yang kukuh supaya manusia ini boleh hidup dengan baik, dengan selesa, boleh berhimpun, boleh berjamaah, nah, boleh membentuk ummah, boleh membentuk ummah itu. Jadi apa dia ikatannya? Akidah itulah. Akidah inilah yang mengikat manusia ini supaya manusia ini benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu apabila manusia itu dia beriman Allah, manusia itu bertakwa, maka dia dikira paling mulia. In akramakum indallahi atqakum, dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat itu bermula dengan apa? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Syahid kita inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu, di kalangan manusia ini, indallah, paling mulia di sisi Allah, atqakum, yaitu orang yang lebih takwa, orang yang lebih takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itulah yang lebih mulia. Walaupun ada ayat yang mengatakan Allah muliakan Bani Adam seperti dalam ayat 70 surah Al-Isra, ayat 70 surah Al-Isra, walaqad karramna Bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahu azim. Ini ayat 70 surah Al-Isra. Allah kata walaqad karramna Bani Adam, dan sesungguhnya kami iaitu Allah telah beri kemuliaan kepada Bani Adam, kepada manusia. Wa hamalnahum bil barri wal bahr, dan kami bagi kepada manusia ini boleh menggunakan kenderaan di daratan dan juga di lautan. Ini Allah bawa mereka itu, Allah bagi kemudahan kepada manusia boleh berjalan, boleh menaiki kenderaan di daratan juga di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami Allah beri rezeki kepada mereka itu daripada benda-benda yang baik-baik. Thayyibat, thayyibat ni yang baik lagi bagus, yang halal lagi lagi bagus, halal lagi bagus, halalan thayyibah, ya, halal lagi bagus. Allah bagi rezeki yang halal lagi bagus. Wa faddalnahum, dan kami ni Allah lebihkan mereka itu ala katsirin mimman khalaqna, ke atas kebanyakan makhluk kami, tafdila, beberapa kelebihan. Kelebihan ini Allah bagi kelebihan kepada manusia ini ke atas makhluk-makhluk lain, beberapa
kelebihan. Walau bagaimanapun diikatkan dengan ayat yang paling mulia tadi ialah apa? Orang yang lebih apa? Lebih takwa. Walaupun manusia ini makhluk yang mulia, tapi yang lebih mulia lagi ialah inna akramakum indallahi atqakum. Wallahu a'lam. Jadi begitulah dulu kedudukan yang kita nak kena mengambil apa? Perhatian. Jadi kita fahami sini bahawa manusia ini makhluk yang mulia, yang paling mulia, yang lebih takwa. Sebab itulah diikatkan dengan akidah apa? Akidah iman, akidah tauhid. Jadi manusia ini watan dia akidah kan? Kaum manusia ini akidah kan? Keluarga manusia ini akidah kan? Baik itu Syekh Qutb dia kata jinsiyatul muslim aqidatuh. Jinsiyatul muslim aqidatuhu. Kewarganegaraan orang muslim itu ialah apa? Akidah. Kalau tak ada akidah, kalau tak ada akidah iman, apa dia? Kemana warga negara dia? Kemana watan dia? Kemana keluarganya? Kemana kaumnya? Kalau tak ada akidah ini, tidak ada akidah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikat dengan akidah tauhid, akidah iman. Dia tak cakap tentang kaumnya. Dia tak cakap tentang apa keluarganya. Kau tak cakap tentang apa watannya. Sebab itulah aqidatul muslim, jinsiyatul muslim, aqidatu. Kewarganegaraan seseorang muslim itu ialah akidahnya. Kalau ada akidah, insya-Allah selamat. Ya. Dia akan menjadi warga negara yang baik apabila dia ada akidah yang betul. Dia akan jadi warga dan dia akan menjadi anggota kaum dia yang baik apabila ada akidah yang betul. Dia akan menjadi salah satu anggota keluarga yang baik apabila ada akidah dia betul. Tapi kalau akidah tak betul, dia akan jadi macam-macam. Dia akan jadi sungsang, dia akan jadi simpang perenang, dia akan jadi apa? Dia akan jadi apa? Puncakap, kacir, dia akan jadi hamu biru, dia akan jadi hara dan apa? Fawda dan seumpamanya. Na'udzubillah. Jadi begitulah tu. Bukan. Jadi, kalau kita berimpun atas dasar akidah. Kita berjamaah pun atas dasar akidah. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan macam binatang. Binatang bukan macam perhimpunan binatang. Perhimpunan binatang dia ada makanan dia berhimpun. Kita kata bukan macam perhimpunan binatang. Kita perhimpunan manusia, jamaah manusia. Kita bukan jamaah binatang. Binatang dia berhimpun kalau ada apa? Ada makanan, ada apa, orang tabur apa-apa, ada dilunggu apa-apa, itu dia berhimpun. Lepas tu bercakaran apa-apa. Berhimpun bukan apa, bukan nak bersatu, tapi berhimpun berebut, bercakaran. Ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah kata dalam surah Al-Hasyr ayat 14. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka bersatu, sedangkan mereka itu berpecah. Hati mereka berpecah. Kamu sangka mereka bersatu, sedangkan hati mereka berpecah. Dan kami annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu kerana mereka itu satu kaum yang tidak menggunakan akal. Qaumun la ya'qilun. Qaumun la ya'qilun. Kaum yang tidak ada akal, tak berfikir. Ya, sebab itu mereka nampak macam bersatu, tapi sebenarnya hati mereka berpecah. Sebab apa? Sebab tak diikat dengan akidah yang kukuh itu, akidah iman, akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu waliyyut tawfiq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum.